Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah hari ini kita sekali lagi Allah kurniakan kelapangan waktu dan kesempatan untuk kita sambung pengajian hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, di mana kita hari ini akan sambung tajuk apa dah? Apa ada tajuk tak ingat dah. Tajuk mujahadah, ya Allah, tajuk simple boleh lupa. Ya, tajuk al-mujahadah, ya, tajuk al-mujahadah. 2 minggu lepas kita dah sampai hadis yang ke-5, iaitu tentang Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh dalam menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dan turut membangunkan semua ahli keluarganya untuk turut sama menghidupkan 10 malam terakhir itu. Jadi hari ini kita akan sambung hadis yang ke-6, ya, hadis yang ke-6. Yang ada buku jumpa, ya, hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Hadis yang ke-6 ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Agak panjang sikit hadis ni dan sangat banyak pengajarannya, insya-Allah, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi yang pertama daripada hadis ni ialah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Itu satu part, ya. Maksudnya mukmin yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu ila Allah dan lebih disayangi Allah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if daripada mukmin yang lemah. Ya. Jadi al-mu'minul qawi. Apa makna al-mu'minul qawi ni? Mukmin yang kuat. Apa makna kuat ni? Kan, kuat macam mana? Kuat fizikal ke? Yang bina badan tu, yang ketul-ketul tu. Atau kuat macam mana, ya? Dia kata ada beberapa tafsiran lah, ya, tentang mukmin yang kuat ni. Yang pertama, tafsiran pertama ialah mukmin yang kuat ni ialah dia tidak bergantung kepada sebab, kerana kekuatan batinnya, imannya yang yakin kepada pemberi sebab tu. Apa maknanya? Bukan dia tak bergantung tu, dia tak ambil sebab, tapi dia tidak meletakkan harapan kepada sebab. Sebab dia terlalu kuat bergantung kepada yang memberi sebab tu. Apa contoh? Contohnya kalau katakan okey, apa, ya, buat contoh mudah lah. Katalah makan, kan, makan ni menjadi sebab kepada kenyang. Betul tak? Makan jadi sebab kepada kenyang dan jadi sebab kepada kita dapat
segala zat-zat daripada makanan tu. Nak dapat zat makanan semua tu kena makan. Jadi makan tu ialah sebab. Khasiat yang kita dapat tu adalah musabab. Jadi orang yang makna mukmin kuat ni, mukmin yang qawi ni, dia tidak bergantung kepada makan tu. Bukan makna dia tak makan. Dia makan. Tetapi dia yakin yang memberi dia kekuatan, yang memberi dia upaya untuk mengambil khasiat makanan tu siapa? Allah. Tu maknanya dia tidaklah kata, aku makan ni jadi gini kan. Jadi maknanya dia tidak melihat kepada sebab tu. Tapi kenapa? Kerana dia yakin kepada yang memberi musabab. Sebab kalau dia makan pun, kalau Allah tak izin, dia tak kenyang. Kalau Allah tak izin, segala khasiat tu tak akan meresap dalam badan dia. Adalah halangan apa-apa kan. Makan tak kenyang sebab apa, perut tu ada angin ke, gastrik ke apa kan. Ataupun ada kuman apa ke, jadi ceret berek ke, terus keluar. Jadi segala khasiat tu tak resap pun ke dalam badan dia kan. Itu salah satu makna kuat. Maknanya dia tidak ataupun tidak melihat kepada sebab tu. Kalau sakit, makan ubat je kan. Ubat tu sebab, sembuh tu musabab. Jadi mukmin yang kuat ni, dia bukannya yakin pada ubat tu yang menyembuh, tapi ialah yang memberikan dia musabab tu, iaitu kesembuhan itu daripada siapa? Daripada Allah. Jadi tidak bermakna dia tak ambil sebab je, berbeza kan. Bukanlah kata, alah kalau aku makan ubat pun, kalau Allah tak nak bagi sembuh, tak sembuh juga, baik tak payah. Bukan begitu kan. Mengambil sebab itu satu ibadah. Sebab Allah suruh kita berusaha. Kan. Jadi tapi walaupun kita berusaha, kita tidak bergantung kepada usaha kita tu. Faham ya? Itu makna kuat tu. Iaitu kuat keyakinan kepada Allah yang menentukan. Jauh juga tafsiran dia kan. Kita ingatkan kuat ni macam mana dah. Tapi itu salah satu tafsiran. Okey. Tafsiran kedua. Tafsiran kedua ialah, orang yang kuat ni ialah seseorang yang benar keinginannya dalam urusan akhirat, sehingga membanyakkan dia melakukan ibadah. Maknanya dia orang yang kuat ni ialah orang yang benar-benar inginkan keuntungan akhirat. Dengan keinginannya, dengan dia terlalu ingin kepada keuntungan akhirat tu, mendorong dia untuk membanyakkan amalan yang dikatakan ibadah. Tapi bila sebut ibadah ni bukan mana pergi solat, puasa tu ya. Ibadah dalam arti kata buat baik apa saja yang Allah suruh. Jadi maknanya sebab dia sangat inginkan keuntungan akhirat tu, menyebabkan dia fikir nak buat banyak sangat kebaikan. Itu pun makna kuat. Ya. Jadi orang yang benar-benar inginkan kebahagiaan atau kejayaan di akhirat, sehingga mendorong dia membanyakkan amalan-amalan yang baik. Itu maksudnya. Okey. Itu dua. Yang ketiga, orang yang mukmin yang kuat ni maknanya mukmin yang sabar, bergaul dengan manusia dan menanggung ujian daripada mereka sambil mengajar mereka kebaikan. Dia kurang macam Nabi SAW lah.
Kan? Nabi dia mengasingkan diri tak? Nabi tak kan? Maknanya dia bergaul dengan manusia. Dalam bergaul tu macam-macam orang cemuh dia kan. Macam-macam orang kata dia apa, gila lah, tukang sihir lah, penyair lah, kena rasuk lah, macam-macam kan. Jadi dalam keadaan itu dia terus bergaul dengan manusia dan terus berusaha menyampaikan dakwah. Itu makna kuat. Kan, makna kuat maknanya pergi jumpa orang sekali, orang cemuh, orang caci, dah kurung diri dah. Kan? Itu tak kuat lah kan. Ataupun dah cakap, orang cemuh, orang tak terima, lepas tu senyap. Malah dah aku. Kan? Aku nak ajak pada kebaikan, dia cemuhnya aku, dikutuknya aku, baik tak payah. Itu tak kuat. Jadi yang kuat ni adalah orang yang sabar, bergaul dengan manusia dan menahan diri, menanggung segala dugaan-dugaan yang mereka lemparkan sambil meneruskan usaha menyampaikan kebaikan. Itu 3. Banyak tafsiran kuat ni kan. Jadi okey. Dan yang keempat, dia kata kuat ni ialah al-qawi, dia kata kuat tubuh badan. Bila kuat tu sihat lah dah kan. Kuat tubuh badan dan kuat semangat, kuat jiwa. Bukan saja fizikal ya, kuat fizikal, kuat spiritual dan kuat keazaman. Kuat keazaman yang mana dengan kekuatan yang ada itu menjadikan dia mampu untuk memikul tanggungjawab. Memikul tanggungjawab sama ada ibadah-ibadah khusus seperti solat, haji, puasa, dan juga umum seperti amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi maknanya kekuatan fizikal, kekuatan spiritual, kekuatan semangat. Dengan kekuatan itu menyebabkan dia mampu untuk memikul tanggungjawab-tanggungjawab. Sama ada tanggungjawab yang berkaitan dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, haji, ataupun ibadah umum lah, seperti amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi maknanya kalau kata kuat solat, ya, kuat puasa, tapi tak kisah amar ma'ruf nahi munkar, itu pun belum sempurna kekuatan tu. Jadi mungkin tubuh badan sihat, mampu nak puasa hari-hari, nak semayang berapa rakaat satu malam pun boleh, kan, dengan kesihatan dia. Tapi dia tak berani nak cegah munkar dan mengajak orang buat baik. Itu maknanya dia punya tak kuat semangat lah kan. Keinginan tak kuat untuk mengajak orang kepada kebaikan itu. Satu sudut dah bagus lah tu. Dah bagus lah kan. Dengan solat banyaknya, puasa banyaknya. Mungkin kalau ada duit umrah tiap-tiap bulan pun boleh pergi kan. Tapi dia tak menghiraukan tanggungjawab mengajak ma'ruf dan nahi munkar. Jadi sebab tu dia kata kuat fizikal, kuat spiritual dan juga kuat keinginan, keazaman untuk melakukan kebaikan. Jadi kat sini dia bawa berapa? 4 tafsiran. Jadi yang inilah mukmin yang kuat ni, kita nak ambil tafsiran mana terpulanglah kan. Tapi maksudnya di sini dia bukan hanya merujuk kepada kekuatan fizikal kan. Tapi kalaupun makna kekuatan fizikal tu, dia mestilah ke arah kemampuan dan keupayaan dia untuk melaksanakan kewajipannya sebagai mukmin. Jadi orang seperti ni tu dia kata khair, lebih baik, dan wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'mini dhaif, daripada mukmin yang lemah. Yang lemah tadi yang tak cukup kriteria ni lah. Dia tak cukup kriteria ni. Badan dah kuat dah, ibadah banyak tapi tak buat amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ataupun yakin kepada akhirat tapi
belum sampai ke tahap menyungguh nak kejar kebaikan tu. Bukanlah kata tak yakin pada hari akhirat, berimanlah. Dia cukuplah syarat mukmin tu, dia beriman kepada hari akhirat, tapi keinginan kepada kebahagiaan akhirat itu tak begitu kuat sehingga menyebabkan dia tak berapa menyungguh buat, bukanlah tak buat ya. Jadi sebab itu dia kata kat sini wa fi kullin khair. Pada semua tu ada kebaikan. Kan, walaupun lemah pun bukanlah tak guna, ada baiknya. Sebab apa? Sebab dia dah beriman kan. Dan dia dah beramal, yang basic-basic tu dah buat dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memang tak sia-siakan amalan hambanya walaupun sikit. Cumanya nak yang baik, yang Allah sayang tu kena kuatlah. Macam tu. Tapi kalau tak kuat pun jangan putus asa kan. Jangan rasa down. Tetap ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nak tingkatkan, rebut lagi yang Allah lebih sayang dia. Bagus kan hadis ni, betul tak kan? Dia tak mendownkan kita. Tak adalah kata lah tak gunalah aku ni, Allah tak sayang kan. Dia kata, Nabi kata wa fi kullin khair. Pada semua tu, yang kuat ke, yang dhaif ke, tetap ada kebaikannya. Sebab apa? Selagi mana beriman tu dan beramal dengan tuntutan iman, walaupun sekadar yang basic, yang wajib, yang asas, dia tetap baik. Jadi kan manusia ni kan, bila kita kata kamu baik kan, dia tak lemah semangat lah ke tak? Berbanding kita kata tak guna kau, betul tak? Kan, dia tak kata tak guna, dia kata wafi kulin khair. Tetap ada baik, insya-Allah. Tapi sebagai orang kata yang kita selalu mengharap keredaan Allah, tentulah kita nak capai yang lebih baik tu. Jadi kita berusahalah mempertingkatkan diri kita menjadi mukmin yang qawi. Mukmin yang qawi. Kenapa mukmin yang qawi? Itulah yang lebih baik dan lebih dicintai Allah. Bukanlah kata kalau tak qawi tu Allah tak sayang ke, Allah tolak ke, Allah benci ke kan. Macam tu ya. Wa fi kullin khair. Okey. Ada nak tanya? Okey. Kemudian itu satu part daripada hadis ni, maknanya dua perkara. Pertama, yang qawi lebih baik daripada yang dhaif. Namun begitu, kedua-duanya tetap ada kebaikan selagi mana ada iman. Jadi dua poin kat situ ya. Kemudian poin ketiga, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Maknanya ihris ni kalau dalam di segi bahasanya, maknanya sentiasa cari peluang. Macam orang kata, macam kucing dia tak takat tikus ke, kan? Kan dia selalu perhati je lubang tu, bila tikus tu nak keluar tu kan. Itu makna ihris. Maknanya selalu minta je peluang tu. Ya. Nah, jadi apa nak terjemah paling cari peluang untuk nambah kebaikan. Ya, maknanya sentiasa cari peluang bukan saja cari, tunggu. Tunggu carilah kan. Menunggu, maknanya mengintai-intai peluang. Itu ihris. Ala ma yanfa'uka, untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk kamu. Itu kata sentiasa cari peluang untuk melakukan perkara yang bermanfaat. Jadi yang bermanfaat ni dia kata apa? Sama ada yang bermanfaat dari segi urusan agama dan urusan dunia. Jadi lebih terperinci lagi, dia kata yang bermanfaat ni ialah perkara yang kamu boleh gunakan untuk memelihara agamamu, memelihara keluargamu dan menjaga kemuliaan akhlakmu.
Itu dia tak terjemah yang bermanfaat lah kan. Jadi apa yang bermanfaat sama ada manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Seperti dia kata kita boleh jaga agama kita, boleh meningkatkan agama kita lah kan, ataupun untuk kepentingan ahli keluarga kita. Yalah, misalnya kita kata naik pangkat ke kan, naik pangkat tu memang bermanfaat lah tu kan, dapat ialah lapangkan hidup keluarga kita, macam tu. Tapi lapangkan hidup tu bukan tak semestinya mewahkan mereka kan, tapi artinya orang kata boleh menyelamatkan keluarga kita daripada meminta-minta ke, mengharap pertolongan orang ke. Itu adalah manfaat dunia kan. Bukan tak boleh. Tapi Allah, Nabi suruh cari apa saja yang boleh memberi manfaat kepada kita, sama ada manfaat itu dari sudut agama dan juga dunia. Memudahkan kita untuk apa? Buat kerja tak? Buat kerja, kata apa? Nak tumbuk sambal dengan blend. Umur macam ni, tumbuk sekali ketuk pun dah sakit bau. Banding pakai blender tu dah. Tekan rek sekali hancur kan. Ada orang lain tak boleh terima nak buat apa, nak buat apa kacang, nak tumbuk juga kacang tu. Kalau tak rasa ori lah, tak macam mana. Kalau tekan tu rek sekali dah hancur. Ambil masa berapa minit je kan, dah boleh buat kuah kacang. Jadi benda bermanfaat, apa salahnya ke tak? Ustazah ingat masa Ustazah mula balik dari Mesir dulu, tengok satu iklan dekat surat khabar. Iklan satu muka penuh. Iklan tu seorang perempuan, dia sedang dia duduk atau dia sedang duduk ni cat kuku. Kan, cat kuku. Lepas tu belakang dia mesin basuh. Dia punya ayat dia, wanita ini sedang bekerja. Wanita ini sedang bekerja. Jadi maknanya dia sedang bekerja basuh kain, tapi dia ada masa nak nak berias. Itulah maknanya minda dia macam tu lah kan. Mungkin kalau kita dah nak iklan mesin basuh tu, tunjuklah orang perempuan sedang apa, duduk ajar anak ke, betul tak kan? Duduk apa, baca buku ke. Adalah nampaklah manfaat dunia akhirat kan. Tapi yang tu manfaat apa? Untuk suami ke tak? Apa dia? Untuk suami. Untuk suami. Okey, sangka baik tu bagus. Sebab itu kan ada jenis senang buang kan. Okey. Boleh terima. Jadi lebih kurang macam itulah kan. Jadi maknanya kalau satu masa boleh buat banyak kerja, apa salahnya dah. Itu maknanya ihris. Maknanya cari peluang tu. Kan, untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat. Jadi manfaat tu jangan fikir dunia saja, fikirlah akhirat kan. Okay. Dan dalam kita nak mencari perkara yang bermanfaat tu, dia kata wasta'in billah. Wasta'in billah, minta tolong dengan Allah, wala ta'jiz, jangan lemah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Jadi dalam kita nak mencari apa yang bermanfaat tu, dia kata mintalah tolong dengan Allah, bertawakal kepadanya, jangan semata-mata bergantung kepada usaha kita. Dan jangan lemah. Jangan lemah. Jangan lemah di sini dia kata dia bagi dua aspeknya. Jangan lemah ni maksudnya jangan melampau-lampau sampai
sampai tak usaha. Tawakal je. Tak payah usaha. Tu pun dipanggil lemah juga. Kan? Apa beza yang atas dengan bawah dhaif dengan ta'jiz ni? Tak dengar. Beza. Dhaif tu pun lemah kan? Ta'jiz Ha, ha. lemah juga kan? Beza. Beza dia. Okey. Dia dhaif di ala sifat. Lawan dia kuat. Kalau ta'jiz ni macam apa? Jangan lemah semangat. Macam tu kan. Jangan saya pun tak tahu nak saya perkataan lain. Kan? Ta'jiz ni dia kata jangan kita bersikap macam berlebih-lebihan, macam tak ada usaha sebab terlalu nak tawakal. Itu satu. Ataupun itulah dia kata ta'jiz ni artinya kita bermalas-malas, macam tu. Lepas tu berlebih-lebih dalam macam tawakal sajalah. Jadi apa yang dia nak, kita kena bangkit, berusaha dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi ada peluang, alah tak larat lah. Kan? Itu pun bersikap lemah juga kan, tak nak bangkit. Kan? Ataupun nampak peluang, ya Allah bagilah aku peluang ni, tapi dia tak buat apa-apa. Itu makna ta'jiz. Jangan bersikap. Apa nak tajuknya lain daripada lebah? Jangan bersikap apa kata pesimis ya. Macam pesimis lah kan. Macam tak larat lah, aku tak layak pun, tak boleh pun, macam tu kan. Awal-awal lagi kita dah rasa negatif kan. Tak boleh negatif. Negatif kan. Pandang negatif. Ataupun terlalu tawakal saja, tak usaha. Ya Allah, tolonglah bagi aku ni, ya Allah, begini kan. Tapi dia tak usaha apa-apa. Macam tu. Okey, jadi pertama tadi mukmin kuat lebih baik daripada mukmin lemah, dhaif. Yang kedua-duanya ada kebaikan selagi beriman. Yang ketiga, sentiasa cari peluang untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat. Dan keempat, sentiasa memohon pertolongan dengan Allah dan jangan bersikap negatif. Sikap negatif lah kot ya. Sikap negatif. Kemudian yang seterusnya, yang kelima. Wa in asabaka syai'un. Ya, wa in asabaka syai'un. Maknanya wa in asabaka syai'un. Jika kamu ditimpa sesuatu. Maknanya asabaka ni satu musibah lah. Maknanya sesuatu yang tak menguntungkan, sesuatu yang mencelakakan lah, sesuatu yang tak elok lah kita kata. Asabaka syai'un, maknanya sesuatu yang kita tak suka. Okey, macam orang kata hari ni dapat result, tengok aduh tak ada A langsung. Result tu dah ketentuan dah tu kan. Sebab sebelum keluar tu kita tak tahu apa yang akan kita dapat. Jadi wa in asabaka syai'un, bila kamu ditimpa sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kaza kana kaza. Jangan kamu berkata. Bila kita dapat sesuatu yang tak menggembirakan kita, kita jangan terima perkara tu dengan berkata. Apa yang Nabi tak bagi kita kata? Lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalau aku buat, tentu tak jadi macam ni. Jangan kata, kan? Misalnya tadi kita kata dapat result, tak ada A langsung. Aduh, kalau lah dulu aku ambil tuition dengan cikgu tu, tentu aku dapat A. Misalnya, jangan cakap
kalau gitu gini, kalau gitu gini, tak boleh. Ya. Walakin qul, tapi Nabi suruh kita kata apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini dah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki Allah buat. Maknanya bila dah berlaku tu, kita tak boleh nak ungkit dah lepas. Fa inna law, kerana apa? Kerana law tu, kalau law ni maknanya kalau lah. Kalau tu taftahu amala syaitan, membuka pintu pekerjaan syaitan. Jadi bila kita duk kalau kan, maknanya kita seolah-olah kita dah tak terima takdir ni. Lepas tu kita nak undur masa lalu, dah tak boleh. Jadi kita pun duk stres. Jadi yang Nabi kata, tak apalah, takdir dah macam ni. Lepas tu lepaslah kan, kita baiki yang kemudian lah. Kita bukanlah tak boleh tengok sebab kegagalan tu, tak boleh lah kata bukanlah kata tak boleh nak kaji sebab musibah tu. Kita tengoklah apa sebab musibah tu berlaku dan kita elak untuk masa depan jadi pengajaran, tapi tidak bermakna kita duk menyesali apa yang dah berlaku. Yang menyesal tu yang tak boleh. Ya. Kalau lah aku gini, kalau aku ikut jalan ni tadi tentu tak aksiden. Macam mana kan? Kalau itu, kalau ini, tak ada dah kalau ni, dah lepas dah. Dan sekarang dah berlaku apa yang berlaku. Kalau aksiden pun, aksiden dah berlaku. Kalau gagal pun, gagal dah berlaku. Dan ini dah Allah takdir dah ni untuk kita macam tu kan. Jadi kena fikir ke depan, apa nak bangkit macam mana daripada musibah yang berlaku ni. Apa kesilapan yang kita dah buat, kita perbaiki untuk masa hadapan. Jadi bukanlah makna Nabi tak bagi kata kalau tu kita tak boleh nak review. Kalau langsung. Sampai tak boleh sebut kalau. Ya, sampai tak boleh nak buat postmortem ke kan. Saya ada orang yang tengok tak boleh katakan apa. Kan kita nak buat postmortem pun. Kan. Nabi marah kata. Yalah, yang tak boleh tu kita duk kalau duk menyesal dengan. Sebab kita tak boleh undur dah kan. Kalau macam mana pun dah tak boleh undur dan takdir ni tak boleh tukar dah. Kan? Tak boleh ubah dah. Macam-macam lah. Yalah sebab kan Allah sebut dalam apa? Dalam surah Luqman kan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia dapat esok kan. Jadi hari ni kita rancanglah setakat yang kita mampu. Tapi kita rancang mungkin kita tersilap, mungkin ada poin yang kita tak perasan, mungkin kita nak, lalu besok kita dapat natijah yang tak menggembirakan kita. Jadi maknanya di sini setidak-tidaknya mengajar kita supaya berhati-hati sebelum buat keputusan kan. Tengok macam-macam aspek ya. Nabi SAW pun dia dengar pandangan sahabat kan. Masa perang Badar tu, ya, Nabi SAW dah berkemah di satu tempat. Nak lawan ni tentera Quraisy ni. Mari sahabat tanya, ya Rasulullah, tempat ni wahyu ke? Ataupun ini strategi perang yang Rasulullah fikir. Tu Rasulullah kata ni strategi yang aku fikirlah. Kalau strategi bukan ini tempat yang sesuai. Dia kata ni ada tempat satu lagi tu yang lepas pada mata air ni tu yang lebih sesuai. Jadi Rasulullah pindah. Kan, jadi selagi mana dia bukan wahyu, selagi mana dia dalam lingkungan apa yang Rasulullah fikir yang terbaik, fikiran pendapat dia je, jadi ada orang lain lebih pakar kan dalam urusan peperangan tu. Jadi Rasulullah SAW terima pendapat tu. Itulah maknanya bermesyuarat, fikir. Jadi kalau urusan yang kaitan ramai, lagi ramailah bincang kan. Kalau peribadi mungkinlah dengan beberapa orang yang kita percaya, kan, dengan orang yang dapat dengan kita dan sebagainya. Yang penting sebelum kita cari benda yang bermanfaat tadi, ihris alam yang fa'uka tu, jangan nampak juga kan, tak ada fikir panjang dah apa semua.
Tanyalah dulu orang yang berpengalaman kan, orang yang lebih pakar dan macam-macam lah. Jadi supaya apa? Supaya tak berlaku lah penyesalan duk lau. Kalau gitu, kalau gini habis tak sudah duk kalau. Jadi hadis ni riwayat Muslim. Jadi apa kaitan dengan mujahadah ni? Sentiasa berusaha menjadi mukmin yang yang kuat. Kan? Sentiasa cari peluang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Itu semua tu perlu sungguh-sungguh kan? Bukan main-main kan? Kemudian sentiasa merancang dengan baik untuk sebelum melakukan sesuatu keputusan, satu perkara supaya tak timbul penyesalan. Dan dalam segala urusan jangan lupa wasta'in billah. Wasta'in billah. Sebab apa? Sebab kita ni lemah kan. La haula wala quwata illa billah. Kan, jadi hadis ni mengandungi pengajaran yang sangat besar, sangat berguna untuk kita dalam menjalani kehidupan dalam semua segi ya. Jadi sentiasa tingkatkan diri menjadi mukmin yang kuat ya, yang kuat. Mukmin yang kuat. Dan ingat ya apa makna kuat tadi? Ada 4 tafsirannya diberi. Pertama, tidak bergantung kepada sebab, tapi tidak bermakna tak ambil sebab ya. Yang kedua keinginan yang benar kepada keuntungan akhirat sehingga mendorong dia membanyakkan amalan yang baik. Ketiga, sabar bergaul dengan manusia dan menanggung segala dugaan yang mereka lakukan, di samping terus mengajak ataupun mengajar perkara yang baik. Dan yang keempatnya, kuat fizikal, spiritual dan keinginan ya, sehingga melayakkan dia melakukan tanggungjawab dia, sama ada tanggungjawab yang berkaitan dengan ibadah khusus ataupun ibadah umum ya. Okey, insya-Allah. Okey, ada soalan? Ya. Dekat mana Islam memandang kepada postmortem? Kadang-kadang dia terlaluan juga dia buat postmortem tu. Yang melibatkan kalau tadi tu. Itulah maknanya tujuan. Dia kena tengok tujuan tu lah kan. Tujuan postmortem tu untuk kita melihat apa kesilapan, supaya kita dapat perbaiki pada masa akan datang. Itulah. Dia apa pun kalau dah melampau-lampau tu, memanglah dia akan menyebabkan orang kata menzalimi satu pihak pula kan. Yalah, kalau orang tu dia terlampau ibadah sangat, dia akan menzalimi hak diri dia kan, menzalimi hak keluarga dia. Macam itulah kalau postmortem sampai tak boleh nak gerak kan. Sampai duduk ulang-ulang yang tu je. Kena move on lah orang kata kan. Postmortem nak cari apa kelemahan dan kesilapan supaya dapat diperbaiki masa depan. Janganlah pula sampai ada mengutuk, menyalahkan. Okey lah, tapi bila sampai asyik menyalah-nyalah tak kan. Tak boleh menyalahkan lah. Kita bukan postmortem lah. Itulah. Cari memanglah cari kelemahan untuk diperbaiki. Yalah, maknanya kalau betul lah ada orang yang buat salah kan, dengan sengaja ke apa, dengan sebab kesalahan dia, dengan sengaja ke nak, tak salahnya kita ambil tindakan kan, suruh dia bayar ganti rugi ke denda ke apa. Itu satu hal lah, kesilapan yang kalau dia sengaja kan. Tapi sekiranya kata dah keputusan bersama, kan macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat keputusan nak keluar perang Uhud tu kan. Sebelum Rasulullah keluar ke Uhud tu kan, Rasulullah mesyuarat dulu dengan sahabat.
Lepas tu Rasulullah memang dia tak cenderung untuk keluar kan pada asalnya. Tapi sahabat-sahabat ni ramai yang semangat. Tambah-tambah yang muda-muda kan. Kita kuat, kita kena keluar ni lawan mereka. Jadi dah nampak suara ramai yang nak keluar. Rasulullah pun buat keputusan nak keluar. Dah buat keputusan keluar. Rasulullah teguh masuk dalam, pergi rumah dia, ambil baju besi pakai. Lepas tu masa Rasulullah masuk dalam rumah tu, sahabat-sahabat yang kat luar ni masing-masing duk dia bincang balik. Dia kata, kau duk besar Rasulullah, sebenarnya dia tak nak keluar tu. Macam tu lah kan, duk bawa pula. Kemudian Rasulullah pun keluar dengan siap dah, persiapan baju besi dia. Sahabat pun kata balik, ya Rasulullah, kalau betul Rasulullah tak nak, tak apalah, dia kata kita ikut je. Rasulullah kata pantang bagi Nabi, kalau dah dia pakai baju perang dia akan tanggalkan balik. Jadi mana keputusan dah dibuat. Kemudian pergilah. Dah pergi, akhirnya kalah kan. Dengan sebab ada yang tak ikut arahan. Rasulullah dah arah yang atas bukit tu, tekan panah je, jangan turun selagi tak dengar arahan turun. Lepas tu dah nampak orang musyrikin dah lari dah. Dia orang kata, dah selesai dah ni, dah lari dah. Yang orang dekat lembah tu pun dah duduk kutip dah harta rampasan. Jadi orang kat atas tengok, dia dah turun. So Rasulullah tak arah lagi suruh turun. Tapi sebab dia mereka tengok orang dah semua dah lari, cabut lari, orang kat bawah ni duk kumpul harta dah, dia pakat turun. Bila mereka turun, tengok tempat mereka kosong, dah orang musyrik datang balik serang. Itu kesilapan kan. Lepas tu, habislah kalah kan, sampai Rasulullah pun cedera. Tapi bila masa tu Allah turunkan ayat apa kan? Allah kata, Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kan, dengan sebab rahmat Allah, kamu Muhammad bersikap lemah lembut dengan mereka. Tak marah, tak kutuk kan. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya kamu fazzan tu maknanya kasar lah, keras lah kan. Kutuk lah Allah tu. Kemudian ghalizal qalbi, keras hati. Artinya dendam, nak marah, benci kan. Maknanya Rasulullah ni luar pun tak tunjuk kasar, dalam pun tak marah, tak apa. Lam faddu min hawlik. Allah kata kalau kamu keras, kasar, hati keras, nescaya mereka akan lari daripada kamu semua. Kemudian Allah kata apa? Walau kunta fazzan walizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum. Maka maafkan mereka. Itu perintah Allah tu. Orang dah jelas buat salah tu kan, sampai buat salah menimbulkan kekalahan tu. Yang keluar ni pun ikut pandangan mereka juga. Dia kata, itulah kamu, aku tak nak keluar, kamu yang desak suruh keluar. Tak ada kan. Itulah kamu, orang kata jangan turun, kamu turun. Kan. Tak ada. Tapi Allah yang suruh, fa'fu anhum, masya-Allah. Kan? Fa'fu anhum. Kamu maafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap kamu. Wastaghfir lahum, dan mohon ampun untuk mereka. Ya Allah, mereka pun bila lawan Rasulullah, maknanya lawan Allah kan. Jadi dosa mereka kepada Rasulullah, Allah suruh Rasulullah maafkan. Dosa mereka kepada Allah, Allah suruh Rasulullah mohon ampun untuk mereka. Masya Allah. Macam mana tu nak didik hati ikhlas dan sabar macam tu kan. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan tu. Suruh mesyuarat lagi. Ya Allah ajar. Ya, betul. Kan. Mesyuarat lagi. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila dah buat keputusan, tekad, berazam, bertawakallah kepada Allah. Itu. Memang Allah Subhanahu Wa Taala didik kita ni supaya jadi ikhlas betul-betul kan. Nak jadi tahap macam Nabi tu memanglah suka, tapi itulah ya Rasul Allah ajar kan. Jadi kita kalau tak dapat capai 100% macam Nabi tu pun,
Dekat-dekat biarlah. Kan sampai kan. Kan ada hadis pertama yang kita baca dalam bab mujahadah ni. Ya, dia kata apa? Apa kata kita baca dulu. Saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Maknanya cuba yang tepat-tepat dan tak boleh tepat pun qaribu, biar dekat-dekat tepat kan. Saddidu wa qaribu. Macam itulah. Okey. Okey, ya. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kita sambung hadis ke-7 ya. As-Sabi' daripada Abu Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil li Muslim huffat badal hujibat. Jadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim dia guna perkataan hujibat. Hujibat ni daripada kata hijab. Hijab ni tabir. Makna hijab ni asal makna hijab ni tabir macam langsir tu. Jadi hujibat tu maknanya ditabiri. An-naru, neraka, bisyahawat, dengan syahwat. Apa makna syahwat? Syahwat ni maknanya keinginan-keinginan, nafsu. Jadi apa makna? Ni katalah ni neraka. Jadi ni tabir. Jadi tabir ni, tabir yang mendindingi neraka daripada kita ni, tabir ni ialah tabir yang berupa syahwat. Maknanya perkara-perkara yang diingini oleh hawa nafsu kita. Itu dia. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan syurga pula ditabiri dengan perkara yang tak digemari oleh nafsu. Kata ni syurga, ni ada tabir. Jadi tabir ni, belakang tabir ni syurga, tapi tabir ni adalah perkara yang tak diingini oleh nafsu. Faham ke? Jadi dia nafsu nak kan. Jadi dia redahlah tabir tu. Bila redah tabir tu dia terjun ke mana? Dia terjun neraka lah kan. Jadi yang ni sebab nafsu tak suka, jadi dia tak redahlah tabir tu, tak redah tabir tu, tak sampailah ke dalam syurga. Itu satu kata apa, analogi kan. Nak masuk syurga tu kena lawan nafsu. Nak masuk neraka senang je lah, ikut je apa yang nafsu nak. Gitu. Apa dia? Yalah benda yang kita nafsu nak kata lah. Kan orang tu kan baru ni kita tular pula. Dulu orang lelaki pergi umrah pakai perempuan. Yang ni pula orang perempuan pergi umrah pakai lelaki kan. Dia ikut nafsu kan. Ada dah sebelum tu tapi bukan Malaysia. Apa dia? Ada sebelum tu tapi Indian. Indian, bukan India. Ya. Ada sebelum tu. Perempuan tak nampak. Orang orang perempuan. Dah dia kata. Tak tahulah macam mana kan pasport dia macam mana, wallahu alam. Pasport tu dia biasalah. Lepas tu bila dia buat seorang tu siapa nak tengok? Mungkinlah kan. Masa nak masuk sempadan tu dia pakai perempuan lah agaknya. Pasport pelancong. Dia bukan ikut mutawif tak. Dia Itu nafsu kan. Dah kata dia rasa dia lelaki. Tengok hakikat dia, Allah dah cipta dia perempuan. Ataupun yang tu pun dia kata dia perempuan, tak tengok. Yang tu pun sampai sekarang tak tahu sebenarnya lelaki tu perempuan. dekat Berlin pun ada pula masjid apa? Apa kita panggil liberal? Masjid liberal dekat Berlin. Dekat Berlin. Nama masjid tu masjid liberal. Dalam tu satu saf lelaki perempuan campur.
Perempuan baca kutubah. Ya. Ada masjid dulu. Macam mana Masjid boleh liberal, nak untuk liberal. Ha. Ya. Tapi nak ikut Islam kan? Tu Tak lah. ikut. Ha. Jadi maknanya nak Tak ikut lah. kata nak ikut Islam tapi tak ikut apa yang Nabi dah ajar, tak ikut apa yang ada dalam Quran. Jadi macam mana dah nafsu nak ke arah tu kan? Ikut je lah. Kesamaan hak lah mana-mana. Macam tu tak boleh sebab kan Al-Quran pun dah kata Al-Rijal ada nisa kan lelaki ni. Kalau macam dia dah bercampur nak jadi lelaki perempuan pula ke depan. Jadi mana boleh kan? Itulah maksudnya kan, nak ikut apa selera kan. Ikut selera. Orang dulu orang Melayu pun ada dia punya apa, pepatah ke bidalan ke apa kan, ikut nafsu apa? Ikut hati mati. Ikut nafsu lesu. Kan. Jadi maknanya kena memang itu dugaan lah kan. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut wa nafsin wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Memang kalau nak berjaya kena tazkiyah, kena bersihkan jiwa tu, maknanya kena lawan. Kena lawan. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengucurkannya. Jadi kalau tak nak lawan, biarkan, dia tak akan bawa kepada kejayaan. Jadi itu dia bawa kat sini dalam bab mujahadah ni. Maknanya nakkan baik tu, nak masuk syurga tu, kena lawan lah. Sebab apa? Sebab yang dinding dia tu, tabir dia tu, kita nak buat benda-benda yang tak digemari oleh hawa nafsu kita. Yalah, kalau nak kena sabar, ya, nak kena kata apa? Yalah, kalau kita buat contoh solat pun kan, kalau ikut nafsu manalah nak bangun pukul 6 tu kan. Sedap lagi tarik selimut tidur. Lepas tu baru bang lah mak Agiko habis waktu. Sambung. Sedar-sedar apa? Sedar. Tak tahan menunggu. Kan? Jadi lah itu nafsu kan. Kalau tengok drama tu, sikit je lagi. Nak tengok ni, dia jumpa ke tak tu? Dia jumpa ke tak dengan dia cari kan? Sikit lagi. Nak tengok, masuk asa dah. Kan? Jadi, memang macam tu lah kan. Nafsu. Dia pula pandai kan. Buat. Ada je benda yang menghalang kan. Nampak nak dapat dah tapi rembak datang pula benda lain. Aduh, tak dapat juga. Jadi nak memanjangkan tu ada je, lepas satu nak boleh ke sampai tu. Tapi dah tahu dah akhirnya mesti dia dapat kan. Tapi nak tahu macam mana dia atasi ni. Okey. Jadi ada yang ditukar perkataan hujibat dengan kufat, makna dia lebih kurang sama lah. Maksud dia sama je. Ya. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey. Kemudian kita sambung hadis yang ke-9. Okay. Jadi hadis ke-8, 9. Satu dah pasal 9. Okey, kalau hadis ke 6 dengan 7 ni daripada Abu Hurairah. Dan yang ke-8 ni daripada Walaid pula. Ya, yang ke-8. Daripada Huzaifah. Daripada Abi Abdullah Huzaifah bin Al-Yaman Al-Ansari. Jadi kan sahabat Nabi ni kebanyakannya ada nama timangan kan. Macam Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, apa dia Khalid apa? Al-Walid. Khalid Al-Walid apa? Khalid Al-Walid apa? Saifullah kan? Pedang Allah kan?
Balik pedang Yang Allah. Hamzah, Sayyidina Hamzah bukan pedang Allah. Oh, itu singa Allah. Kan. Jadi Huzaifah ni sahibisir. Sahibisir maknanya kalau kita sekarang ni mesti usaha sulit lah. Sahibisir. Dia pemegang rahsia Rasulullah. Dia bukanlah kata sahabat lain tak boleh pegang rahsia kan, tapi di setiap orang tu dia ada kelebihan yang kuat lebih daripada yang lain. Jadi kalau orang lain tu boleh pegang rahsia juga, tapi bandingnya dia ni lagi ketat pegang rahsia. Huzaifah bin Al-Yaman sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dia senarai nama orang munafik. Nama orang munafik. Maknanya orang lain tak tahu. Dia je pegang senarai tu. Pernah sekali lepas Rasulullah wafat lah, Sayyidina Umar tanya Huzaifah ni. Dia kata dalam senarai tu nama aku ada tak? Allahu Akbar. Sayyidina Umar kan punyalah dia ni bimbang kan. Dia kata Huzaifah, aku nak tanya dalam senarai munafik tu nama aku ada tak? Dia takut dia ni munafik lagi. Allahu Akbar. Walah dia tu dah dapat gelaran Al-Faruq dah tu kan. Abu Huzaifah kata tak ada nama kau. Dah lah lepasnya aku tak nak jawab dah. Takut juga dia kan nanti semua orang pakat mari tanya. Habislah dia. Tak adalah lagi rahsia kan. Jadi dia ni ada beberapa orang kata apa peristiwa-peristiwa penting lah yang berlaku pada diri dia. Dia ni maknanya memang keluarga yang kuat lah. Masa perang Uhud ya, masa perang Uhud tu ayah dia ikut perang, tapi ayah dia dibunuh oleh orang Islam sebab keliru. Kan sebab pakai lebih kurang sama kan, pakai tutup muka apa semua. Jadi mereka tak tahu itu tentera Islam. Jadi kesilap membunuh. Ayah dia syahid lah dalam perang Uhud tu. Tapi dia kalau ikut hukumnya, kalau siapa yang bunuh tak sengaja berlaku kesilapan, dia kena bayar diat dia panggil. Bayar diat, ganti rugi kepada keluarga. Tapi tapi Huzaifah ni tak ambil, dia sedekah kepada orang Islam sendiri. Dia reda lah kan dengan yalah kesilapan yang siapa nak bunuh tentera sendiri. Dia pun dia tahu bapak dia syahid. Apa dia? Dia pun dia tahu bapak dia syahid. Iyalah syahid kan. Walaupun terbunuh. Tapi hak dia lah anak tu. Iyalah. Lepas tu dia masa perang Khandak. Perang Khandak tahu kan yang gali parit tu kan. Orang musyrik di seberang sana lah kan, mereka tak boleh menyeberang kan sebab Khandak tu dalam dan panjang tu. Jadi mereka dah berkhemah kat luar tu, tak boleh nak buat apa kan. Sebulan ke berapa lama jugalah, tak boleh nak buat apa. Jadi orang Islam pun kalau nak panah pun tak sampai juga. Jadi tapi dah kena kepung lah orang Islam kat dalam ni. Macam duk tunggu bila-bila masa je orang nak serang kan. Lepas tu macam masa-masa terkepung lah orang kat luar tu nak serang tak boleh. Orang kat dalam ni pun dah terkepung nak keluar daripada Madinah pun tak boleh. Bekalan dah, makanan dah nak habis semua. Lepas tu dalam ni pula ada Yahudi yang khianatnya kan. Jadi pada satu malam tu ni musim sejuk, Nabi SAW
tugaskan Huzaifah ni menyusup pergi dalam kemah musuh tu. Nak tahu apa yang berlaku kat sana. Bayangkan seseorang nak pergi tengah malam yang sejuk tu kan. Dia muda lagi kan masa tu? Ha? Dia muda lagi masa tu? Dia tak cakap pula. Wallahu a'lam lah, dia tak cakap. Yang masa duk baca tu tak jumpa pula tentang usia. Maknanya nak pergi seorang-seorang nak menyeberang parit tu, khandak tu, nak tu parit lah kan. Nak pergi, nak menyusup masuk tentera musuh tu. Memang operasi yang sangat bahaya kan. Jadi dia perintah dia pergilah. Rasulullah pesan jangan buat apa-apa. Pergi nak cari rahsia je kan. Dia pergi menyusup masuk dan kemah tu dia menyamar. Lepas tu tengah-tengah malam tu kan, dia punya panglima dia arah semua orang, dia kata tengok orang sebelah dia. Kan, nak pastikan semua orang ni kan, tengok orang sebelah dia, kita nak berangkat. Bila orang nak cabut lari dah lah kan, tak boleh tahan dah. Datang pula ributnya apa semua. Jadi dia kata setiap orang kena tengok orang sebelah dia. Jadi bayangkan kalau Abu Huzaifah, nak sebut Abu pula. Kalau Huzaifah ni dia lambat-lambat akan nanti orang pegang dia, tanya kau siapa? Cakap macam mana kan? Jadi dia pantas. Bila dengar tu dia pun pegang orang sebelah dia, kau siapa? Dia cakap dulu. Dia tanya, kau siapa? Orang tu jawab, jom kita berangkat ke Mekah. Kita tinggalkan Madinah. Jadi maknanya dia ikut. Jadi orang tu tak sempat nak tanya dia siapa. Kan. Jadi yang kelang kabut nak cabut lari dah ribut. Itulah Allah hantar tentera lain lah. Tentera ribut. Kan cabut habis kemah-kemah dia. Jadi dah masing-masing kelang kabut duk lari tu. Jadi dia pun larilah balik. Macam tu lah. Dia kata masa sejuk ya, dia sampai seberang tembok tu, pergi Rasulullah kat kemah sebelah ni. Rasulullah tengah solat kan, tu dia sejuk kan, dia pergi dekat Rasulullah masukkan dia bawah selimut dia, selimut lah apa dia punya kita panggil serban ya, bukan serban yang pakai ni, kain yang apa nak kata nak panggil kan. Itu operasi yang memang sangat mencabar lah tu kan. Itu antara peristiwa yang berkaitan dengan dia lah. Sehingga dia yang Sahibus Sir dapat senarai orang munafik itu. Jadi sebab tu dia kata radhiyallahu anhuma dua-dualah, sebab ayah dia pun Muslim dan syahid pula qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Satu malam aku bersolat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni solat sunat lah ya, bukan solat fardu dia. Fatatahal Baqarah. Jadi Nabi baca surah Al-Baqarah. Fatatahal ni maknanya dia mula baca Al-Baqarah lah, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi tu. Dia baca tu sampai, lepas tu dia kata aku fikir kan dalam hati aku, yarka'u indal mi'ah. Dia kata baca surah Baqarah, agaknya Rasulullah nak baca sampai 100 dia rokok lah ni. Yarka'u indal mi'ah. Dia kata Rasulullah akan rokok, agaknya masa tu dah sampai 50 ayat dah kot Rasulullah baca lah. Jadi surah Baqarah ni, jadi dia pun fikir dalam hati, agaknya nanti dia akan rokok di pada ayat yang ke 100 indal mi'ah. Semua mabuk sampai 100 tak rokok lagi, sambung lagi kan, sambung lagi. Fakultu yusalli biha fi raka'ati. Agaknya Rasulullah nak buat 1 rakaat aja ni dengan Baqarah ni kan. Famabo dia terus kan. Jadi dah 100 tak berhenti. Agaknya Rasulullah nak buat 1 rakaat dengan Al-Baqarah. Agaknya habis Al-Baqarah Rasulullah rokok lah kan. 286 kan.
famabo. Fakultu yarka'u biha. Jadi sampai habis Al-Baqarah ni dia kata, nak rokok dah ni kot. Semaftataha An-Nisa. Rasulullah pun start baca An-Nisa, sambung lagi. Allahu Akbar. Dah 200 lah pun belum 6 ayat tu. Habis dia ingatkan dah nak rokok. Buka An-Nisa pula. Semaftataha An-Nisa faqara'aha. Baca An-Nisa pula. 100 apa? 76 kan? Baca. Semaftataha Ala Imran. Habis An-Nisa start Ali Imran pula. An-Nisa dulu baru Ali Imran ya. Jadi ni yalah itu menunjukkan bahawa kita tidak wajib baca ikut urutan tu. Faham tak? Kalau ikut dalam mushaf kan Ali Imran dulu baru An-Nisa. Tapi waktu tu belum ada urutan nak ikut mushaf. Wallahu a'lam. Jadi ada fuqaha dia buat dalil daripada ni menunjukkan bahawa tidak wajib baca ikut urutan tu. Bolehlah nak baca mana dulu. Okey. Summa ftataha Ala Imran faqara'aha. Habis start Ali Imran, baca Ali Imran berapa ayat? 200 kan. Jadi berapa ratus ayat baca tu? Itu yang bengkak kaki yang kita baca 2 minggu lepas tu, sampai bengkak-bengkak kaki. Tak bengkak macam mana? Kita kalau 10 ayat pun dah rasa. Tambah-tambah 10 Al-Baqarah tu kan. Kalau 10 Al-Waqiah tu lain lah. Saya kenal yang ikut Ustaz Muhaimin tu. Saya rasa dah penat dah saya punya apa? Tangan ni dah pegang macam ni. Dia baca berapa surah? Masa tu Ustaz Muhaimin tak adalah baca sampai satu Baqarah tu. Tapi saya rasa banyak page juga lah kan. Sampai tangan ni. Okey. Yaqra'u mutarassilan. Dia baca tu pula, dia kata mutarassilan. Maknanya kita panggil sini murattal lah. Kan murattal dengan hurufnya, dengan yalah dengan tartil lah. Kemudian iza marra bi ayah fiha tasbih sabbaha. Kalau dia lalu ayat yang ada tasbih, Rasulullah tasbih. Kalau ada sabih dia pun subhanallah. Wa idza marra bi su'al sa'ala. Kalau ada soalan, dia soal. Jadi maknanya dia ikut dia punya Disiplin. Dia ayat tu. Kalau macam contohlah kita kan baca selalu atin kan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin kan. Kita pun jawab apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Macam itulah. Kalau tanya jawab. Kalau dia kata wa iza marra bi ta'awuz ta'awaza. Kalau dia sampai ayat yang auzubillahi minasyaitonirrajim ke minta lindung daripada api neraka ke Rasulullah, minta lindung macam itulah. Fasta'iz billah misalnya ayat tu. Jadi Rasulullah pun a'udzubillah macam tu. Yalah kita ni kan tak faham, nak suruh ta'awuz pun tak ta'awuz sebab tak faham kan. Kita pun baca je lah. Tapi cara Rasulullah bacanya begitu. Kalau ada ayat suruh tasbih, dia bertasbih. Summa raka'a. Habis 3 surah barulah Rasulullah rukuk. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Dalam rukuk tu Rasulullah baca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Rokok tu panjang, lebih hampir dengan qiyam tadi. Yang qiyam 3 surah tu, dia rokok pun dekat-dekat nak sama dengan qiyam tu. Ya Allah, tak sakit belakang kan. Kan? Ya kan? Rasulullah di Madinah ni umur dah 50 tahun lebih. Kan? Dah dekat 60 dah ni. Ni di Madinah ni, bukan di Mekah. Sebab semua 3 surah ni turun di Madinah. Jadi kalau dekat-dekat mungkin dah 60 dah apa, wallahu a'lam kan.
Summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Dah lama rokok tu, dia pun bangkit dari rokok dengan berkata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Summa qama qiyaman tawilan. Tidak pun lama. Dia tak cakap pula apa dia baca dalam iktidal tu. Lama, tawilan, qariban mimma raka'a. Lama berdiri, dekat-dekat sama dengan rukuk tadi. Summa sajada. Kemudian Rasulullah sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Dan sujud dia pula dekat-dekat dengan dia berdiri tadi. Jadi maknanya dia makin pendek lah. Katalah masa qiyam tadi 60 minit contoh je lah kan. 60 minit. Jadi rokok pula 50 minit. Kemudian berdiri iktidal tu 40 minit. Lepas tu sujud 30 minit. Contohlah kan. Rawahu Muslim. Yelah, itulah maknanya. Kalau nak ikut dia, Allah 3 surah 1 surah pun rasa tak boleh dah nak berdiri tu. Kan dapat satu muka surat 1 rakaat pun dah lama dah tu. Kan kalau Al-Mulk tu buat 2 rakaat pun dah rasa dah cukup panjang dah tu. Kan 15 ayat kan. Al-Mulk kan 30 ayat kan. Rakaat pertama 15, rakaat kedua 15. Itu dah cukup lama dah tu kan. As-sajadah tu paling lama lah tu. As-sajadah dengan Al-Insan kan, solat subuh tu. As-sajadah 30, Al-Insan 30 lebih sikit kan. 32 apa Al-Insan. Ya itulah yang imam kita ikut sunnah. Memang sunnah Nabi. Jadi itulah dibawa dalam bab mujahadah ni. Jadi maknanya solat malam tu dia kena kuat lah kan. Bukan hanya sekadar nak setakat solat je kan. Kena ambil inisiatif sungguh sikit lah. Tak dapat baca 3 surah pun dapat 3 helai ke. Kan maknanya bukanlah kata buat ala kadar lah maksudnya kan. Ikut contoh Rasulullah SAW, cubalah tingkatkan buat panjang-panjang sikit. Kalau katakan tak hafal surah panjang tu, boleh kita ulang surah pendek beberapa kali kan, supaya kita dapat berdiri lama. Jadi sebab sebahagian ulama kata berdiri lama lebih afdal. Sebab kita tengok contoh Nabi pun berdiri lebih lama kan daripada yang lain-lain. Dan dalam ayat Quran pun Allah sebut waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kerana Allah, qanitin dalam keadaan tunduk taat, khusyuk. Jadi kita cubalah panjangkan berdiri kita tu. Di samping rokok pun lama, sujud pun lama, insya-Allah. Maksudnya kita ulang-ulang baca dia lah kan. Apa dia? Macam masa rokok betul kita nak lama, maksudnya kita ulangkan bacaan tersebut. Subhana rabbiyal azim tu. Nak ulang yang tu pun boleh, ataupun adalah kalau dalam buku azkar tu ada lagi doa-doa lain masa rokok tu kan. Misalnya Allahumma laka macam ni. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa laka raka'tu. Adalah wa sya'alaka sam'i wa basari wa azmi wa mukhi. Adalah doa-doa lain yang Nabi ada baca jugalah masa rukuk. Dan masa sujud tu pun ada doa-doa lain yang Nabi baca. Dan kita nak tambah-tambah pun boleh, sebab masa sujud tu masa mustajab untuk berdoa kan. Doalah apa yang hajat-hajat kita tu, yang kita nak baca doa yang daripada dalam Al-Quran. Doa ayat Quran ke, doa daripada hadis ke. Doa yang warid lah. Doa yang warid tadi. Doa maksur lah kan. Maksur.
Okey, insya-Allah. Okey, habis. Okey, 11.30. Okey. Yang ke-9 kita sambung bulan depan lah pula insya-Allah ya. Okey, untuk hari ni kita sampai hadis yang ke-8. Masih ada sikit lagi kalau ada soalan. Pasal tadi dah sebut rahsia Rasulullah ni kan. Ha? Pasal rahsia. Aha. Kemudian tapi sebenarnya kebanyakannya dah tak jadi, kecuali yang pasal munafik tu sampai sekarang tak ada siapa yang tahu lah kan. Tapi kebanyakan kisah-kisah hidup Rasulullah ni tak rahsia lah kan, sebab kita tahu semua. Yalah, sebab dia kan kedua. Kalau dirahsiakan, maknanya macam mana kita nak ikut dia? Kan? Yang diriwayatkan tu lah yang kita tahunya. Yang sahih tu ada orang yang dia kata ini rahsia untuk ni je kan, tapi dia tak ada sanad, macam mana kita nak percaya? Kan ada kumpulan mendakwa ini ilmu rahsia yang daripada Rasulullah yang dia tak ajar pada semua orang. Mana boleh macam tu kan? Sebab dia rasul untuk manusia semua. Takkanlah dia nak khususkan satu ilmu kepada orang tertentu. Dia belakang tabik. Kan. Lepas tu pula yang dia kata tu tak ada sanad. Bila tak ada sanad, maknanya tak ada rangkaian periwayat. Mana kita nak tahu macam mana betul ke tidak kan? Ada pula yang kata ada hadis ni baru jumpa, dulu tak pernah, dulu tak ada, lepas tu baru jumpa. Yalah, kalau baru Pasal ni, jumpa. pasal Nur Muhammad tu. Pasal Nur Muhammad. Yalah, tak ada sanad. Kalau tak ada sanad, maknanya rangkaian periwayat, kita nak percaya macam mana? Rasulullah dia tak datang dah bagi tahu, dia dah wafat dah kan, dia dah tinggal dah. Dua tu dan ulama dahulu telah berusaha merakam apa yang mereka terima daripada Rasulullah, dan setiap apa yang mereka dapat tu mereka sampaikan kepada orang yang boleh dipercayai. Sebab tu mereka boleh beza yang mana reka, yang mana tak reka. Maudhu' tak maudhu' kan. Kita ni yang tak tahu. Ya? Kita ni yang tak tahu. Jadi tak boleh sembarangan. Kalau semua orang senang nak dakwa ni dari Nabi, tak ada sanad, habislah, rusaklah agama ni kan. Ni grup ni dakwa dia dapat, grup ni pun dakwa dia dapat. Yang mana kita nak tahu mana betul mana salah kan? Mesti kita balik pada asas yang ulama dah tulis, dah bukukan, dah semak, dah kaji. Setiap periwayat hadis tu ada dia punya biodatanya, ada dia punya sejarah, orang ni jumpa siapa, orang ni berguru dengan siapa, semuanya komplit. Jadi itulah cara untuk nak pelihara agama ni daripada diselewengkan. InsyaAllah ya. Okey, jadi untuk hari ni kita tutuplah dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan yang mana